Nama saya Norma Zatul Siti Aisyah binti Makta. Nombor pendaftaran saya 01 DJT 19 F1239. Okey, untuk part saya akan explain apa yang saya faham tentang maksud data classification. Okey, maksud dia ialah satu proses penyusunan data mengikut kategori. Data classification juga sangat penting dalam hal pengurusan risiko, pematuhan dan keamanan data. Okey, untuk benefit of data classification ni ada yang pertama ialah better manage the high value of sensitive information. Maksud dia lebih kepada security yang bila kita nak access kena ada password untuk kita dapat access lah, macam tu. Dia punya tu high end, high value. Kemudian detect abnormal ni maksud dia boleh detect benda yang ada, contoh dia boleh detect virus, something yang macam tu lah. Okay, untuk error free data classification ni pula dia kurang daripada berlakunya ralat. Apabila kita run, apabila kita access, maksudnya dia macam ralat dia berkurang. Dia tak tu sangat ralat dia. Dia tak hang sangat lah. Okay. Untuk key reason classify your data ada 3, iaitu yang pertama ialah security. Security ni maksudnya macam untuk kita lindung data kita daripada perkara-perkara yang kita tak diingini lah. Contohnya macam hacker nak curi data kita, so kita kena ada security. Okay, yang kedua ialah data integrity. Data integrity ni ialah data yang tepat. Yang data tu tak boleh dipalsukan, dia kena data yang tepat. Okay, yang ketiga ialah data availability ni ialah data yang boleh diakses oleh orang maupun device. Dan orang yang tertentu tu yang boleh akses data tersebut. Itu je daripada saya. Terima kasih. Terusnya, nama saya Nurida binti Adam, 01 DDT 191001. Saya akan terangkan untuk 5 step of data classification. 5 step ni dia ada 5. Yang pertama identify. Identify ni dia macam biasalah, dia akan identify kita punya data ataupun dia akan identify dekat tempat mana kita nak letak data tu. Okay, discover ni pula location nak letak data tu. So dia kena selamat lah, dijamin yang data tu boleh selamat kalau letak kat situ. And then classify ni pula penjelasan data tu dari segi dia punya high core level dia. Sebab dia ada 3 jenis, tak silap saya. Dia ada high level, low level dengan yang standard yang biasa-biasa je lah. And then yang score secure pula, dia akan secure data kita daripada sebarang entry lah, ataupun macam contohnya password, daripada sebarang risiko. And then kalau monitor ni pula, yang terakhir sekali dia akan pantau, tinjau dan jaga kita punya sistem and akan sentiasa update buat kemaskini apa semualah. So seterusnya saya Nur Syafiqah Iwani binti Razali 01 DDT 19F1223 dan saya akan terangkan untuk level of classification. So yang pertama ialah strictly confidential, iaitu maklumat terhad sangat sensitif dan penggunaannya harus terhad berdasarkan keperluan yang perlu diketahui. Maklumat terhad biasanya dilindungi oleh NDA, iaitu Non-Disclosure Agreement, iaitu untuk meminimumkan risiko undang-undang. So maklumat terhad merangkumi rahsia perdagangan, potentially identifiable information, iaitu PII, card holders, credit cards atau maklumat kesihatan. Sekiranya diungkapkan akan ada kesan kewangan dan undang-undang yang besar kepada perniagaan. So yang kedua ialah confidential. Confidential ialah maklumat sulit, seluruh pasukan dan penggunaannya harus terkandung dalam perniagaan. Maklumat ini mungkin termasuk harga, bahan pemasaran ataupun maklumat hubungan. Sekiranya didedahkan,
sekiranya maklumat ni didedahkan, maklumat sulit boleh mempengaruhi perniagaan kita. Dia boleh mempengaruhi perniagaan kita dan jenama perniagaan kita. So yang ketiga ialah internal use only, iaitu maklumat dalaman seluruh syarikat dan harus dilindungi dengan kawalan yang sangat terhad. Maklumat dalaman ini mungkin merangkumi buku panduan, polisi-polisi dengan memo seluruh syarikat. Ini berkenaan dengan benda-benda yang sangat-sangat sulit yang dalam syarikat. So sekiranya maklumat ini didedahkan, dia akan memberikan kesan yang minimum kepada perniagaan. So seterusnya ialah public. Public ini ialah maklumat yang umum. Dia secara umum yang dapat dikongsi secara terbuka di laman web kita ke, laman web orang lain ke apa ke, sebabnya dia sesiapa saja yang boleh akses maklumat ni. So dia tak ada spesifik untuk anak-anak syarikat ke, staf pekerja ke ataupun orang lain, tak. Dia umum. Maklumat awam ni contoh dia seperti nama, bersifat umum dan tidak memerlukan kawalan tambahan ketika digunakan. So itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya ada information classification. Ni pun ada 5 juga. Yang pertama top secret. Okay, top secret ni data kita yang paling tinggi, yang paling high level punya core. So dia high level punya core lah yang ada kat dalam company tu. Okay, proprietary ni macam vendor. So kalau hak milik komputer ni bukan hak milik company, hak milik orang lain. So kita tak boleh lah letak data tu dekat dalam komputer tu selamba macam tu je. Kita kena lah letak password ke nak bagi macam ada strong, secure lah kat situ. And then highly confidential ni macam tahap kesulitan untuk dalam sesuatu data kita tu. Macam yang tadilah kena letak password. Kalau nak masuk bilik server tu, kenalah tulis dekat kita punya buku harian yang buku log tu. Ada internal use only ni pula, contohnya macam dekat dalam company tu dia ada komputer. So komputer dia tak boleh, komputer company tu kita tak boleh pakai untuk data peribadi kita. Nak buat kerja lain lah macam tu kiranya. Kita kalau nak buat kerja lain, kita kena pakai komputer kita sendiri. Okay, kalau public ni macam Ika cakap tadi, semua orang boleh guna. Kalau nak secure, nak lebih selamat, buatkan 3 account untuk macam first account untuk guest account, second account untuk user, and last account untuk staff account. Okay, and then yang last sekali, security program. Ni ada 3. Okay, yang pertama technical control. Okay, technical control ni dia akan kontrol sistem data kita yang ada kat dalam hardware, software ataupun firmware dan sebagainya lah. Okay, kalau management control ni pula, dia akan kontrol kita punya sistem data daripada segala risk management, daripada sebarang risiko. And then operational control. Okay, operational control ni dia akan kontrol sistem data kita dengan melibatkan orang. Okay, contohnya macam dia akan bagi training and pendekatan dekat kita punya staff. Okay, itu saja daripada saya. Terima kasih. Kami.